Kita bagi orang masuk dulu. So ada siapa ni? Pia, Syahira, Kakiku, Fikri, Amin. Aku punya suara dengar? Dengar. Video okey? Okay, video okay. Daging ni 2017. Oh, maknanya dah malam tak ni lah. Easy tu. Itulah, duk sembang. Adik staff ke apa? Tunggu lagi seminit dua. Zaki Senari. Kasim. Sekejap lagi kita start Siapa ni? Adik. Kau punya follower ni. Adib join apa Adib? Tengok apa Adib? Okay. So kita boleh start. Alright. Alright, fans lah. Ni bukan budak sekolah. Bukan. Okay. Yeah, alright. So, Assalamualaikum dan pagi kepada semua audiens kita. So, kita kembali lagi dalam rancangan Sembang Santai Dawn setiap Jumaat malam. So, saya lah host dan untuk Jumaat malam minggu ni, kita punya guest ialah Sir Rahman Sazi, iaitu Sales Trainer anak Business School. So, mari kita kenal lagi banyak tentang kes kita. So, kenalkan sikit diri. Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada semua yang join live. So hari ni kita sembang santai Don biasa Don ni untuk title mafia kan. Don ni title mafia ni, orang jahat ni. Tapi Don yang ni harap-harapnya baik kot sebenarnya kan. Okay, Don Islam Okay, Don Islam So apa khabar semua, kakiku, tiga room, Amin Sahyun sihat ke, Zaki Senari sihat, Adib sihat Adib? Aduh di apa khabar Adib kita punya ni, kadang-kadang tu kita sempena PKP ni kena banyakkan bertanya soalan tu dengan kawan-kawan kita. Dania Kamarudin, apa khabar, sihat ke Dania Kamarudin? Kan kena biasa ini Abang Rahman ke Adib tanya yalah lebih kurang tu sekarang nama baru bukan abang, kita panggil sir. Okay, so sedikit perkenalan pada pasal diri saya. Nama saya adalah Abdul Rahman bin Ahmad Jaafar Sazik. Abdul Rahman bin Ahmad Jaafar, nama panjang, nama pendek dia, nama yang baru diglamourkan, wassalam dengan baru dia kata okay, ialah Sir Rahman Sazik lah. So saya berasal daripada Taiping, lahir di Taiping, membesar di merata-rata tempat. Now stay in Shalam. Okay, so antara sifu-sifu saya ialah DMFK, Haji Tajuddin. Siapa yang tekan button love tu? Terima kasih tu. Okay, banyak lagi love kan. Okay, so saya belajar dengan Datuk Fazila Kamsah, Haji Tajuddin, Fazil Ikhwan, Fauzul Naim, Azlan Culan, Jadil Sukapli, dan banyak-banyak lagi sifu-sifu saya yang lain, yang mana this is the formal sifu lah. Yang informal punya sifu lagi ramai lah, bersepah-sepah lah. Sebab apa? Sebab saya dalam dunia training ni memang always kena upgrade ilmu lah. So ramailah cipu-cipu saya, dan saya harap pun semua audience hari ni yang join hari ni pun dapat ilmu baru. Sebab tu join sini kan. Salman Al-Farisi pun join. Salman pun join. Bagus. Okay, hai Sir Rahman. Okay, FS 174 ni siapa nama ni? Saya panggil FS je lah. Itu sebab tak ada nama kan. Hai. Okay, so itu je sedikit berkaitan dengan diri saya. Ada soalan ke?
Itu fans tu. Fan Ramai fans kau ni. Boleh lama fan Boleh suara saya boleh dengar ke? Suara saya boleh dengar jelas ke? Fazila. Oh, FS1 ni Fazila. Selamat datang Fazila. Okey, suara boleh dengar jelas Okey, Alright. itu je lah. Kalau tak ada soalan saya pass balik pada kita punya moderator kita. Cerita Alright. So siapa ni? Okay, ada ramai masuk. Hidayu, Syahizat, Sami. So, okay. Syami Ismail Zani. Dia bukan tuan, dia sir. Sir. Padu sir. Aduh sir. So, kita dah kenal sikit tentang kita punya guest dan dia punya mentor Sifu dia bukan orang yang kaleng-kaleng lah. Yang adik yang kita kenal lah. Contoh Fazal Kamsah, Faizal. Dia bukan lah yang botak. So, macam tadi Sir dah cakap, trainer ni dia kena upgrade ilmu sentiasa kan. Tapi sekarang ni kita ada COVID pandemic kan. So, mungkin dia punya new normal kita panggil kan, new normal. So, apa upgrade ilmu yang kita perlu kan dari segi macam persamaan dan perbezaan physical punya presentation dengan online. Mungkin boleh salah satu dulu lah. Okay, alright. Soalan bagus So basically physical, online training ataupun online class, online presentation dengan offline punya presentation, persamaan dia banyak Persamaan dia all the purpose of the training untuk sampaikan ilmu, untuk deliver ilmu, untuk sampaikan konten semua. Tapi perbezaan dia pun banyak juga. Okay, so bila kita trainer lah especially dikejutkan dengan tiba-tiba COVID-19 ataupun PKP lah, sorry. Dikejutkan dengan PKP kan. Kita pun macam, uish, aku mana pernah buat training online? Aku nak buat apa ni? Kan. Betul. Pada waktu tu kita macam, uish, tak boleh ni sebab memanglah kita tahu we are moving towards IR 4.0 kan. So benda everything is online. Tapi kita belum ready lagi sebenarnya. Kita tak ready lagi untuk buat training online. Tiba-tiba dipaksa untuk buat kelas online, untuk buat presentation online. And, so pada waktu tu memang kita korek lah, carilah sifu Malaysia memang tak ada. Sifu Malaysia memang tak ada tu. Mana nak ada, semua orang pun baru korek kan. Semua seminar. Cari sifu. Betul. Semua orang pun macam, sifu yang besar-besar memang lagi ini waktu nak korek ni. Dia pun offer kan, buat promo training percuma, training online percuma kan. So kita korek lah benda tu. So persamaan training online dan offline ialah to deliver ilmu, to inspire people and so on. Tapi perbezaan dia banyak juga sebenarnya. Sangat banyak perbezaan dia. Nombor satu, bila kita buat training online ni, kita nak sampaikan the same aura sebenarnya, ataupun the same ambience, the same feel, audience tu nak bagi sama macam training offline. Memang tak dapat. Memang tak dapat sebenarnya. Itu memang boleh kata, kita boleh increase lah daripada kalau kita tak ada training, tak ada skill, tak tahu macam mana nak buat, memang akan rasa macam sangat sendu. Tapi kita boleh increase kalau kita punya skills kita boleh increase kita punya experience kita, and kita boleh increase that feel, audience rasa tu kan. Okay, Muhammad Hafiz thumbs up kan. Okay, thank you Muhammad Hafiz. Okay, Mira pun join. Okay, so feel tu dia boleh di-increase, tapi still tak sama juga dengan training offline. Sebab apa? Sebab dua reason. Nombor satu, orang yang deliver tu pun tak biasa dengan training online. Betul tak? Sebab dia terpaksa lah. Situasi kita sekarang terpaksa buat training online. So dia tak biasa dengan training online. Yang kedua, orang yang menerima tu pun tak biasa dengan training online. Kan? Dia tak pernah join. Mana presentation online? Mana pernah aku join? Apa aku nak buat ni? Apa aku nak tengok ni kan? Aku nak belajar macam mana ni? Tengok screen je belajar. Macam tu kan? So disebabkan itulah dia punya feel dia tu tak sama. Nur Fazana pun join. Thank you Nur Fazana. Okay, so itu perbezaan yang pertama lah. Perbezaan yang kedua, bila training online ni, the trainer himself atau kena lebih huha dia lebih. Dia punya hype dia tu sebab feel tu dah tak ada kan. So kalau dia bawa feel macam biasa, memang lagi lah audience tak rasa. Contohnya kalau macam, okay, kalau saya bagi contoh training offline, saya boleh kata, okay, tuan-puan, buka muka, kita hari ni kita akan belajar berkaitan dengan topik sekian. So, dekat atas meja tuan-puan ada notes masing-masing, so silalah buka notes masing-masing. Kalau saya buat tu untuk online, memang semua tidur. Memang semua tidur macam. Nampak? Tak nampak lah dia orang buka pun.
Kalau dia buka pun tak nampak kan. Lepas tu dengan tona suara tu sangat datang gitu kan. Tapi kalau training offline it's okay. It's still acceptable dengan tona suara yang macam tu kan. Tapi bila online memang tak boleh benda tu. Okay, Kadri Abiyash, nama pelik lah. Lina Al-ni, join. Okay, selamat datang, selamat datang. Dia dari Indonesia. Oh, daripada Indonesia. Oh, okay, selamat datang. So kita punya live ni kira global lah ni. International. Global, international kot. Okay. So itu yang kedua. So trainer ataupun speaker ataupun presenter, dia kena lebih hype daripada biasa. Yang kedua, communication is very high. Contohnya, kalau macam offline kita boleh just tanya, Kadri sekarang ni tengah buat apa? Kan? Ataupun Kadri faham ke? Clear ke? Jelas ke? Ataupun Dr. Osman, selamat datang. Kalau offline kita boleh terus tanya, Dr. Osman, Dr. Osman faham ke apa yang saya sampaikan? Cuba Dr. Osman explain sikit. Kita boleh terus direct macam tu tau. Tapi bila online ni, kalau macam sekarang ni pun, kalau saya kata kan, Rai Dahno kan, Rai Dahno selamat datang. Kalau saya kata Rai Dahno, cuba mention satu perkara yang faham kan. Yang faham daripada training online ni. Kita kena tunggu dia. Dah kena tunggu kan. Kan, betul tak kan? Sebab apa yang kita sampai tu dia lambat sikit sampai kat dia kan. Lepas tu dia pun nak type lagi. So lambat. Communication tu memang susah lah nak buat two-way communication. Tapi of course lah ada cara-cara dan trik-trik dia lah. Okay. And then the third thing is, bila kita training, apa-apa training what kind of presentation, sama ada presentation class ke, presentation business ke, whatever presentation yang you ada juga, always retention, kita kena jaga retention ataupun audience punya fokus pada kita. Audience punya fokus pada kita tu kita kena jaga. So bila kelas offline, audience punya fokus basically dia boleh maintain around 5 to 7 minutes. Dia boleh fokus kat kita cakap kan, tanpa ada any activities, any dawak ke apa kan, tanpa ada benda tu semua, dia boleh fokus kat kita 5 to 7 minutes. Okay, so sebab tu saya kata tona suara kalau mendata pun still boleh acceptable kalau training offline. Sebab dia still lagi boleh fokus. Tapi bila online punya training, audience punya retention rate jatuh pada 1 minit saja. Sebab tu kita kena always tarik balik audience. Contohnya Kadri kata good luck bro, bolehlah cakap Melayu kan. Terbaik. Yelah mestilah cakap sama je kan. Cuma a little bit different lah. Saya pengalaman saya pergi Indonesia lah Kadri just want to share kan. Bila cakap faham. Bila yang tak faham dia bila dia sebut huruf. Huruf. Semua huruf dia lain. Cakap, apa tu? Apa tu? Memang 2-3 kali tanya sebab tanya nama tempat. Nama tempat tu kebetulan ialah sebutan huruf lah. Nama tempat tu kan. So bila dia sebut tu, tapi dari segi bahasa tu untuk conversation kita boleh lah. Okay, so itulah saya basically the perbezaan untuk kelas offline dan kelas online. Mewafiq selamat datang, Nurdiana selamat datang. Nurdiana. Okay, so itu je lah. Kalau ada soalan boleh terus tanya. Saya akan terus attend the question lah. Kita tak ada tunggu sampai habis sesi untuk kita attend the question kan? Kan Dan kan? So kita terus attend the question. So ada soalan terus dia tanya. Okay. So harap menjawab soalan saya lah. Apa sekali? Aku dah pin lah kat komen. Siapa nak tanya boleh soalnya terus kat komen. Okay. Betul. Fina. Okay. So siapa yang nak buat online presentation tu, take note lah. Tadi physical tadi, dia boleh fokus 5 hingga 7 minit. Tapi bila tukar online, 1 minit je boleh fokus. So siapa nak online presentation, satu kelas tu, ataupun interview, kena interview online, kena take note lah. Okay, so kita dah tahu dah persamaan dan perbezaan physical dan online presentation. So, soalan ni dia sebenarnya sama je untuk online ataupun physical. Apakah persediaan sebelum nak present? Okay, alright. Okay, soalan ni bagus Persediaan sebelum present Okay, sebenarnya basically betul lah tu sama je sebenarnya. There's always kena ada persediaan kan, sama ada online ke offline ke. Cumanya online ni persediaan dia untuk technical lebih sikit. Untuk technical dia lebih sikit. Itu je. Okay, dari segi technical, nombor satu kena device, kena okay, internet kena okay. Lepas tu kita punya surrounding kita kena okay, background kita kena okay. So itu benda-benda technical. Dan benda tu kalau online, please test. Kena test. Sebab walaupun okay, macam saya esok sebelum saya ada kelas online sebenarnya.
Saya ada training online, sesi online, satu hari esok. Kelas online. So, malam ni akan set up. Okay, so akan test juga benda tu. Okay, esok pagi sebelum kelas online mula pukul 9. Okay, saya akan start pukul 8. Pukul 8 akan test lagi. Walaupun malam ni dah test. Itu dia punya online punya masalah sikit lah, masalah dia kan. Betul. Kadang-kadang malam ni dah test, okey. Esok test, jahanam. Tak hilang. Slide hilang pula kan. Aduh, mana dah slide ni kan. So, kena test lah, always kena test lah kalau untuk ni. Macam ni kan, nampak. Tadi dah test dah okey, tiba-tiba dia kata earphone bateri dah low. So, kena tambah earphone satu lagi lah. So, itulah dia kelas-kelas online ni, perbezaan dia. Okay, betul. And then, satu lagi perkara, yang mana kelas online, online punya presentation, offline punya presentation, penting juga, tapi kalau online dia lagi penting. Sufi Uzdin, ini buah besar ni, Sufi Uzdin ni. Buah besar pun tengok kita live, malu lah kita. Okay, so persiapan diri tu basically kita punya muka kita punya attire kita. So bila online presentation sebab orang akan nampak dekat tau. Kalau offline dia macam jauh kan, daripada jauh je tu kan, tak nampak. Tapi bila online ni, yes, betul. Dia akan sangat dekat, so our clothes needs to be prepared lah. And kita punya muka pun tetap sikit apa semua kan. Kalau ada misalnya tu trim dulu cantik-cantik lah, make up apa semua lah. Sufi Zidin bagi hi. Okay, hi Sufi Zidin. Okay, mana motor? So kita dah ada soalan. So aku up soalan ni. Daripada Adib. Nampak soalan daripada Adib? Okay, nampak. Okay, macam mana nak tarik perhatian bagi presentation proposal master student? Okay, macam mana nak tarik perhatian bagi presentation proposal bagi master maksudnya. Okay, so this one proposal untuk ambil master lah basically kan. Okay, so nak tarik perhatian nombor satu sekali ialah, okay, bila training online ni kena banyakkan gambar. Okay, so dalam proposal tu pun kena fikirkan cara macam mana nak letak gambar. Macam mana nak add the picture lah. Okay, so bila nak present proposal tu, the dokumen yang biasa tu of course lah, the formal dokumen semua hantar awal-awal, and then when you present jangan refer sangat, jangan guna that formal dokumen lah, kita guna slide lah. So basically guna slide, and then pastikan banyak gambar lah benda tu. So kalau benda tu and then tak semestinya kita bila nak cerita pasal education, cerita konten yang betul-betul heavy content, kita serius kan. Tak semestinya, tak. Okay. Yes. Sebab apa? Sebab manusia suka kan benda tu kelakar. Manusia suka kan emosi. Kan? Tak kira lah dia tu ialah profesor ke, dia tu ialah ada 15 PhD ke, doesn't matter who you are, dia akan nakkan that emosi, that feel tu. Semuanya bila kita tu kena ada batas professionalism kita lah. So bila kita buat lawak tu, lawak-lawak yang orang kata apa? Lawak-lawak yang profesional. So kita jangan buat lawak pasal berak pula kan. Itu dah tak jadi tak profesional lah. So kita buat lawak yang profesional. Okay, Adib menjawab ke soalan tu? High class. Adib. So kalau ada soalan susulan daripada soalan yang dah sedia ada tu, boleh tanya balik lah. Soalan-soalan tanya balik lah. Okay, Farhan Thompson. Macam. Alright. Okay. So tadi dah jawab Kak Fat pun. Alright. So next, bagaimana kita nak pilih tadi dah sebut tadi kan, persediaan masa presentation, background. So bagaimana nak pilih tempat sesuai untuk online presentation? Maybe background ataupun line ke line kan. Kadang-kadang kat tepi tingkap okey line. Dekat dapur tak okey kan. Macam mana? Okay, alright Cun. Terima kasih. Soalan tu best juga Okay, kalau tuan-tuan tengok saya sekarang ni ada tanduk kan tuan-tuan. Tanduk tu ialah background saya. So ini adalah antara salah satu pemilihan background yang kurang bagus. Sebab apa? Sebab dia telah memberi tanduk kepada saya. Cikgu Fauzi Jaya, Allah Akbar. Cikgu, apa khabar cikgu? Hai.
Cikgu Fauzi pun join. Ini salah satu orang daripada saya punya sifu lah, Cikgu Fauzi ni. Antara orang yang saya belajar banyak dengan dia. Cumanya kita tak pernah ada formal class sampai ada sertifikat, tak pernah lah. Tapi kita informal class tu sangat banyak lah belajar dengan dia. Okay. So berbalik pada background tadi. So pemilihan background yang betul. Nombor satu sekali, bila online ni pemilihan background yang betul dia ialah line internet lah. Macam Don cakap tadi kan, cari tempat yang line internet okey, tuan-tuan. Saya pun sekarang ni pilih tempat ni sebab apa? Sebab line internet dia okey. Kalau saya duduk kat tempat saya, di meja saya, sebenarnya this is not my table. So kalau saya duduk kat meja saya, line internet dia lagi slow. So saya ambil dekat sini, saya ambil kat sini sebab apa? Sebab untuk pemilihan line internet yang bagus. Nurlizar Ibrahim. Assalamualaikum Nurlizar Ibrahim, selamat datang. So nombor satu, bila nak background ataupun tempat untuk sesuai presentation ni, always cari online dulu, internet dulu, line internet dulu. Okay. Tapi kalau lah ada banyak tempat line internet yang okay, then kita ataupun tempat tu memang satu je, then kita adjust supaya dapatkan background kita plain. Background tu plain. Kita tak nak ada benda-benda lain lah, ngarut apa semua. Background tu kita kata, okay, saya Datul Akmal. Okay, selamat datang. Okay, kita nak background tu plain. Okay, so kalau macam sekarang ni, sebab apa background saya ada beberapa design dan sebagainya? Sebab saya tak ada slide nak tunjuk. Memang just tunjuk muka je, so bagi nampak menarik sikit lah kat belakang tu. So kalau kita ada slide, just plain is already enough. Supaya kita nak orang fokus kat mana? Bila kita buat presentation, kita nak orang fokus kat slide, betul tak? So kalau ada background yang dah too distracting, then orang tak tahu nak fokus kat mana. Nak fokus kat slide ke? Nak fokus dekat kita? Nak fokus dekat background, sorry. Nak fokus dekat slide ke nak fokus dekat background? Nak fokus dekat slide, nak fokus dekat background. Bila background tu terlalu banyak benda lah. So pastikan background tu plain je. Okay, lepas tu kalau boleh kita setup tu, cari setup yang berdiri, tempat yang kita boleh berdiri. Sebab apa? Sebab tadi kan kita nak lebih hype kan. So kalau duduk ni, lagilah hype ni, memang lagi energy tu lagi low lah. Macam saya sekarang ni tengah duduk, tapi sebab this come with practice lah. Dah banyak kali practice. So alhamdulillah lah, walaupun duduk masih lagi boleh deliver dengan hype yang okey lah, orang kata. Okay, so kalau boleh setup berdiri, and then lighting lah. Cari lighting yang complement our face lah. Background, it's okay, no problem. Background gelap ke macam sekarang ni. Kalau, okay, saya cuba tunjukkan. Okay, so, kalau tengok kat atas tu, ada lampu tu kan. So, lampu tu saya tutup. Sebab apa? Sebab lampu tu kalau saya on, dia akan mengganggu saya punya background. Tapi lampu depan semua saya buka lah. Buka sampai ke hujung buka. Tak kenapa sampai ke hujung dah kan. Tapi, nak well lit, and then our background kalau boleh gelap lah, kalau boleh gelap, supaya orang tak ni. Okay, Manamir 15, Manamir 15, Manamir kot rasanya nama dia ni. Okay, and then the last kali, tempat tu yang tak ada noise lah. Tak ada bunyi-bunyi luaran, bunyi tiba-tiba bunyi kereta lah, bunyi makcik tengah menjahit lah kan, bunyi alung gaduhan, wow. So itu akan mengganggu kita punya online punya presentation lah. Okay, right. Izzati Azlan. Okay, Chun. Izzati tadi buat live tadi. Oh ya ke? Dah habis buat live, dia join sini lah. Okay. Alright. Okay, so untuk yang baru sampai, kalau korang ada soalan boleh je tanya dekat komen ataupun dekat bawah tu dia ada simbol tanda soal. So korang boleh je tanya, nanti kita orang akan up lah untuk soalan. Okay, so simbol next. tanda soal Nampak? Tu aku ni tak nampak pun. mungkin sebab kau ni guess. Oh, guys tak nampak. Okay. Izzati Azlan bagi tanda gelak je. Kau gelak kan aku, Izzati Azlan? Alright. Okay. So, okay, tadi kita dah tahu tempat apa semua, dah tahu nak preparation. So, bila ni waktu semasa present, okay, bagaimana kita nak atasi rasa malu? Mungkin tak tahulah, mungkin online orang mungkin tak semalu sangat kot. Tapi tak tahu juga kan, tak pernah lagi experience jumpa orang macam ni. Okay. Alright. So kalau online ni, kalau tanya saya lah, kalau millennial mostly kalau yang umur 20-an lebih-lebih je tu, dia malu dia kurang sikit lah untuk buat training online ni. Tapi kalau umur yang lebih tua sikit kan, dia malu dia lebih lah kalau untuk buat training online ni. Dia tak biasa depan kamera ni. Okay, so apa-apa pun always come back with preparation lah.
Kalau kita dah prepare benda tu, malu tu susah nak datang lah. Malu tu susah nak datang. Okay? Tengok muka Abang Rahman, insyaAllah hilang rasa malu nanti. Jangan macam-macam. Okay. So, preparation. Bila kita dah prepare, kita dah tahu dah. Okay, point ni aku akan cerita. Waktu ni, okay, let's say our presentation is 1 hour. Kita dah kena set kan dah. Okay, point pertama nak cerita berapa lama? 5 minutes, 3 minutes, 7 minutes. So, when we are focusing on delivery, kan, apa yang kita nak sampaikan, then malu tu memang kita dah tak ada nak fikir lah. Tak sempat dah nak fikir. So, hilanglah rasa malu tu. Tapi kalau kita tak prepare, kan, kita prepare slide je. Lepas tu kita tak ada pun prepare slide tu nak cerita berapa lama semua. So, like on preparation, memang kita akan rasa malu dan kita akan rasa gabrah, kan. Bila kita dah cerita kan. Lepas tu macam, orang macam krik-krik je. Macam tak nak dengar je apa yang aku cakap ni. Sebab apa? Sebab kita tak prepare, kan. Kalau kita betul prepare, kita faham audience kita tahu apa yang kita nak deliver, then we know lah, this memang diorang akan dengar apa yang sebab content ni memang diorang nak dengar. Betul tak Irizu, kan? Okay, alright. So, preparation is always the key lah untuk cover apa-apa juga kekurangan kita waktu online. And then, boleh juga kita, kalau depends on what platform lah yang you guna for the online presentation. Kalau kita boleh kecilkan muka kita kecil lah. Supaya kita kadang-kadang tu malu tu sebab tengok muka sendiri. Kan? Muka berlobang-lobang. Malu lah kalau muka handsome macam tu tak apa. Macam okay. So, IG boleh tak filter. IG boleh tak filter lah, kita test. Bila tak filter lembu je keluar macam ni. Macam nak guna bawang filter ni. Okay. Jumpa. Okay, alright. So, apa nak tu? Kecilkan muka kita and then slide and then kita fokus on apa nak tu? Audience punya video. Rather than kita fokus on kita punya video lah. Semasa bila kita tengok tu, kita tengok je audience punya video. Macam sekarang ni, apa yang saya fokus ialah saya fokus on chat. Saya akan tengok je chat tu kan. So, saya tak sedar lah sangat saya punya kemaluan dah ke saya punya malu tu. Saya punya malu tu tak sedar sangat lah. Okay, so saya fokus on the chat lah. Okay, ada cara build. Okay, sabar. Soalan tu saya, okay, last. Okay. And then lepas tu kita usik-usik lah audience sikit. So itu salah satu cara untuk kita hilangkan rasa malu. Sebab bila kita online ni kita rasa macam kita cakap seorang-seorang. Tapi sebenarnya ada je macam tadi kan, kita dah cuit sana sikit. Beberapa kali saya cuit dia kan, saya cuit Irzu dia pun bagi hai. Jadi saya cuit pula Nazar Hairazi kan. Nazar Hairazi pula. Okay, dia bagi hai kan. At least kita rasa lah, ada orang dengar kan. Okay, so kita tengok pada soalan lah. Ada soalan tu kan? Dah. Okay, ada cara build imagination audience. Tengah dengar tak? Ada anxiety ni bila share full screen tak nampak nama orang. Ada cara build imagination audience tengah dengar tak? Ada anxiety ni bila share full screen tak nampak orang. Okay. Maksudnya dia okay. Dia nak imaginekan audience tu. Okay. So imagine audience tu macam tu lah. Apa nak tu? Kena usik-usik audience tu. Kena usik-usik audience tu. Audience tu kena usik-usik. Okay, so bila full screen pun chat, kalau macam Zoom lah. Kalau Zoom, full screen pun chat tu kita boleh buat pop-up. Betul tak? Ataupun video-video orang lain tu kita boleh buat sebagai pop-up. Kan? So kita tengoklah. Sekali-sekala usik je. Tak apa, dia tak balas tu tak apa. Dalam banyak usik tu, contohnya admin kan. Kita usik dia kan. Mungkin dia balas, mungkin tak balas. Macam tadi Nazar Hairazi kan. Saya usik dia tak balas, tak apalah. Kan? Tapi nanti bila kita usik-usik tu, kemungkinannya akan ada yang balas. So bila dia balas tu, kita rasa macam, okay, ada audience. And then, other thing yang mungkin boleh buat juga is, tampal lah sendiri. Kan? Bila kita online tu kan, tampal sendiri muka-muka orang dekat belakang tu kan. Dekat belakang daripada laptop kita kan. Ada muka 2-3 orang yang memang kita suka bercakap dengan dia. Bayang kalau macam kita tengah bercakap dengan dia. So, macam ni zaman ni. So tak adalah kita rasa macam cakap seorang-seorang. Ataupun kalau boleh kita memang ada pembantu seorang. Ataupun kawan kita kan yang sudi untuk duduk depan kita. Semua dia duduk depan kita. Kita macam sembang dengan dia lah. Macam tu lah antara benda-benda yang kita boleh buat. Saya tak ada usik tapi saya. Okay, so macam tu kan. So boleh juga kita ada audience kita yang macam suka musik dia tu kan. So kita layan lah dia. So memang bagus untuk kita tak rasa cakap seorang-seorang. Macam tu. Okay, macam tu. Okay. Alright. Okay. Menjawabkan soalan tu? Nina?
nak tambah sikit lah. Kalau Okay. macam Zoom pun, betul lah macam kau cakap tadi lah. Boleh, kan kita punya screen tu tak payah pin dekat audience speaker punya screen, boleh fokus semua tu kan. Grid lah. So, Ya, orang betul. make sure, Gallery view. lepas tu make sure lah diorang buka kamera. So, kita tahulah diorang hilang fokus ke tak kan. So, yang Betul. hilang fokus tu kita tegur lah. So kalau macam Zoom, memang before start the session, memang itu antara benda yang saya akan buat lah. So first kali saya akan tegur, apa khabar Azhari, Johari, apa khabar, apa khabar Adib Ngah, apa khabar kan. So saya akan tegur lah orang-orang tu semua. Dia akan Syafiq Syarif, apa khabar, sihat Syafiq Syarif, macam mana kan. Kalau kita tahu dia, tanya terus, macam mana hari ni dah breakfast ke Syafiq Syarif So bila online ni, dia lebih, kita kena lebih sebab dia dah ada nama dia tau. So kita sebut nama dia. Okay, so kita dah situ. Okay, so sebelum saya mula tuan-puan, saya harap semua untuk buka kamera lah tuan-puan Sebab apa? Sebab bila saya nampak muka tuan-puan ni handsome tak handsome saya rasa sejuk hati sikit. Contohnya lah macam tu. Pandai-pandai lah nak tarik macam mana kan. Tapi kita minta untuk diorang buka kamera lah. Lepas tu kita tengok balik kepada kita punya gallery view tu. Yang mana dah buka kamera tu, kita appreciate lah dia. Terima kasih kat dia dah buka kamera. Lawa background tu ada apa belakang tu. Contohnya lah kan. Tu dah baju merah cantik. Contoh. Okay. Background kasa. Itulah dia. Cara-cara dia nak mengusik-usik tu. Alright. So next ni rasanya lebih kurang macam tadi jugalah. Tapi mungkin ada point lain, iaitu cara atasi rasa nervous bila nak online presentation. Mungkin atau interview kan. Interview online ke mungkin nervous lain macam kan. First time. Okay, alright. Okay, so cara atasi nervous masuk online presentation, nombor satu is preparation lah. Again, preparation is the key lah. If you don't prepare, nervous, malu, whatever yang masalah-masalah lain tu memang dia akan follow lah. Memang dia akan follow. Okay, tapi if you prepare, bukan nak kata masalah tu totally gone, tapi it will help lah. Macam mana ni soalan ni masih ada lagi ni, macam mana nak buang soalan ni? Ada. Macam ni. Soalan tu lagi tu. Kau boleh ask kot? Bangkar. Aku dah bangkar. Bangkar. Stop sharing video with the kan? Bangkar. Aku tak ada bangkar. Ya, aku punya bagi. Okay. Dah. Dah tak ada. Okay. So kamu saya tadi. Okay. So preparation is always the key lah. And then the next thing yang boleh buat ialah test cakap depan kamera lah. Test cakap depan kamera. And kita on kamera tu tak payah ni pun tak apa. Tak payah record pun tak apa. Just on kamera tu kita nampak muka kita dan test cakap. Okay. So hari ni terima kasih kerana panggil saya untuk interview. So alhamdulillah nama saya ni contohnya lah. So saya memang bersemangat nak bekerja kat company tu. Whatever lah. So benda tu kita belum lagi tapi kita dah test depan kamera. Dan kamera tu pastikan on. Nak record tak record terpulang lah. Kalau nak record and then tengok balik pun boleh. Kalau tak nak record up to you lah. Tapi itu antara preparation yang kita boleh buat untuk atasi nervous lah. Then next thing I think mungkin boleh cari something lah untuk hold. Something kecil je, jangan besar sangat. Something macam ni kan. Ni pun agak besar sebenarnya. Something yang lebih small lah untuk kita pegang. Untuk kita rasa itulah. Pen. Kurangkan nervous. Yes, pen boleh lah. Okay. Faris Syarni. I don't know. Macam dah sebut nama dia. Selamat datang Faris. Dia punya short form. Okay. So siapa yang ada soalan boleh je tanya dekat komen. Okay, so next. Apa benda yang ataupun perkara yang buatkan sesuatu presentation tu boleh pergi bagus dengan ataupun sebaliknya tak berapa bagus? Apa perkara yang boleh effect benda tu? Okay, alright. So presentation nak tahu presentation tu bagus tak bagus, nombor satu ialah audience kita rasa inspired. Dia rasa macam dia rasa macam wow lah, something yang macam wah best lah ni. Ataupun kalau kita interview kan, best lah that guy yang interview kan. So tapi dia baru rasa best lah tu, dia belum lagi. Okay, so basically dia ada 4 level. Okay, Amir Rahim pun join. Okay, selamat datang Amir Rahim. Okay, so basically ada 4 level. So first level ialah dia akan rasa inspired, dia rasa macam
okay lah, the presentation is good lah. I feel like I learn something lah. So that is the first level lah. Okay, so dia rasa inspired saja, tapi dia belum lagi dapat apa-apa. Okay, so the next level yang untuk measurement, sebagai kita nak tahu kita punya presentation tu sampai tak sampai, ialah audience kita boleh repeat content lah. Boleh repeat content yang kita sampaikan. Contohnya kita deliver one two things and then one two three kan, and then audience boleh repeat satu perkara kan, one. Tapi two three tak ada boleh repeat, okay lagi lah, still okay, at least dia boleh repeat satu. Okay, tapi kalau audience juga boleh repeat one two three, that is super lah. Tapi kalau audience, bila audience nak repeat langsung tak ada kan, zero kan, daripada one two three tu zero langsung, tak boleh nak repeat langsung. So that is something wrong lah dengan kita punya presentation kita. Sama ada kita tak jelaskan dengan betul, ataupun kita punya example tu tak cukup kuat. Dan semuanya mungkin something wrong lah dengan kita punya presentation tu. Dean Big Boss. Okay, selamat datang. Okay, so lepas daripada dia boleh repeat content, belum habis lagi. Dia punya next level dia ialah dia boleh take action. Ada perubahan dari segi dia punya tingkah laku dia. Ada perubahan dari segi tingkah laku dia, yang mana dia dapat tu perubahan tingkah laku tu daripada this presentation. Perubahan tingkah laku tu daripada this training. Perubahan laku tu daripada this kind of things yang dapat daripada online lah. So kalau ada perubahan tingkah laku tu daripada kita punya audience, that means our training is super lah. Okay, alright. So the next level yang boleh achieve ialah dia bukan setakat ada perubahan tingkah laku, tapi ada result. Daripada dia punya changes of behavior, action dia tadi, tindakan tadi, ada result yang keluar, ada result yang terhasil kan. Oh, aku bawa macam ni, oh aku dapat macam ni ya, oh bagus dari training tu kan, aku macam dia ajar-ajar macam ni kan, so aku pun bawa macam ni kan, jadi jadi aku dapat tu kan, macam yang dia cakap. So bila ada audience kita yang sampai tahap macam tu, that means our training is very good lah. Iman Xkal, selamat datang. Okay, alright. Dan terakhir sekali, bila dia dapat result, dan ada changes in behavior. So maksudnya tadi action kan, so action tu mungkin one off je, tapi sebabkan dia dapat result tu, dia rasa macam this action should be repeated lah. So benda tu dia ulang lagi sampai benda tu form one behavior lah. And that behavior comes daripada mana? Daripada kita punya training, daripada kita punya presentation tu. So itu ialah ukuran tahap paling tertinggi sekali, tahap dewa dia, untuk presentation lah, tahap kayangan dia. Tapi betul lah, kalau kita susun pun mungkin dia punya percentage tu akan berkurang lah. Daripada inspired tu mungkin paling ramai inspired, tapi dia akan berkurang. Betul. Orang yang repeat point yang berkurang. Lepas tu changes action tu berkurang lagi, so result kurang. Betul. Changes behavior ni mungkin 1% dia kan, dia makin lama makin berkurang. Betul. Itulah cabaran trainer kan. Itu cabaran dia. Sebab tu training tu is not one off and then boleh ni lah. Kalau training tu sekali and then semua orang lekat, semua orang faham, semua orang boleh take action from the training, then trainer tak boleh buat duit lah. Tak ada kerja lah trainer kan. Tak ada kerja lah trainer. Ajar sekali ya, semua dah habis settle semua. You know lah. Tapi memang manusia tu macam tu lah. Perlu diketuk lagi. Macam solat 5 waktu kan. Macam solat 5 waktu. Betul. Yes, betul. Macam solat 5 waktu. Dia tak ada bang sekali je kan. Waktu lahir je bagi azan kan. Lepas tu beritahu, kau solat 5 waktu. Tak ada. Dia ada 5 kali sehari dia bang kan. Dia azan kan. Okay. Alright. So kita ada siapa tu? Nur Rashikin. Dia datang Nur Rashikin. Nur Rashikin betul ke? Pandai kan? Boleh aku rasa. Okay. So okay, ni pun salah satu mungkin dilema lah untuk student ataupun orang yang nak interview kan. Kita nak present ni mana lagi bagus? Spontan ataupun skrip? Okay, alright. Spontan pun bukan, skrip pun bukan. Spontan pun bukan, skrip pun bukan. Sebab apa? Sebab kalau kita skrip, kita dah prepare the skrip, nanti kita akan terlalu stuck dengan kita punya skrip. Kita akan rasa, kita akan
start lah kita akan bila contohnya kan kita tulis sikit lah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada ni, kepada ni, kepada ni, kepada ni. Lepas tu terima kasih kerana sudi menjemput saya ni. Memang kita tulis exactly the script kan. At one point tiba-tiba kita blur kan. Apa next script dia? Kan? Apa next script dia? Memang blur tu memang dia tak boleh lah. Sebab apa? Sebab kita akan rely on script. Okay. Let's say lah script tu kita bawa waktu tu. Okay. Dia akan jadi intonasi yang bosan ni intonasi. Okay. Sebab apa? Sebab benda tu macam mana pembaca berita dia guna skrip. Dia pakai teleprompter tu kan. Dia baca skrip. Tapi it takes training untuk diorang baca skrip tapi ada intonasi. Dia bukannya kau try sekali. Sebab saya sendiri pernah pergi testing interview untuk jadi pembaca berita kan. So bila kita try tu dia kata, intonasi suara kurang best lah. Kita cakap, serius lah intonasi suara kurang best kan? Sebab apa? Sebab kita baca skrip. So it takes training lah untuk baca skrip tapi dapatkan intonasi suara yang okey. So skrip pun bukan tapi spontan. Kalau spontan saja, semata-mata spontan, yes, some people can do that lah. Some people memang dia pakar spontan. Tapi tolonglah bila pasal training saja, jangan spontan. Bila sebut training jangan spontan. Ini bukan maharaja lawak nak buat lawak spontan ke apa ke. Udin Jin Jaki pun dah join okay. So ini ialah training, kita nak deliver something. Kita nak bagi something kepada kita punya audience kita. So always prepare. Bila terlalu ikut skrip dia jadi auto menghafal. Lepas tu bila tak ingat skrip tu terus blur. Yes, betul exactly. Exactly. Memang itu yang akan berlaku. Kau hafal skrip bila ni, lepas tu terus blur. Memang lepas tu time tu walaupun dengan aircon 16 Celsius mulalah berpuluh. Okay, so jangan guna skrip lah. Senang pendek cakap dia, jangan guna skrip lah. Okay, so spontan pun jangan juga. Spontan pun sebab bila spontan then you punya presentation akan jadi cloud. It's either you punya presentation you terlalu pendek ataupun you punya presentation tu terlalu panjang, ataupun orang akan nampak you punya presentation tu tak ada structure. Kau ni pergi mana ni, sekejap cerita pasal benda ni, lepas tu kau dah turun bawah, lepas tu naik balik atas lah, lepas tu orang akan nampak benda tu. Sebab apa? Sebab kita just spontaneous lah. So always prepare, but prepare the content is always in a point form. Okay, so contohnya macam untuk sesi malam ni, okay, so saya pun ada konten-konten saya. So this is the point form lah. So nampak belajar dengan ni apa semua. Always prepare. Walaupun this is just a simple online punya sembang santai kan. Tapi still saya akan prepare jugalah. Sebab apa? Sebab preparation is key. If you don't prepare memang cloud. Okay? Alright. So harap Man? Hello? Testing? lain tuan. Keras tak? Super keras? Siapa yang keras? Saya okey. Dah okey dah. Dah kembali ke pakal jalan dah. Okay. Tapi aku tengok siapa aku belajar ni. Dia sebenarnya kalau kita nak spontan dia ada lagi satu cara, iaitu spontan yang prepared. Maksudnya kita dah prepare pun spontan. Contoh kita nak buat lawakan. Kita nak buat secara spontan tapi sebenarnya kita dah prepare lah benda tu sebenarnya. Benda tu boleh kat pakai. Ya, betul. Kalau macam saya untuk training kan, even lawak-lawak pun memang punchline tu semua dah prepared dah. Punchline tu semua dah prepared dah. 10 kali training, punchline sama je. Okay. So lawak pun kita boleh prepare juga sebenarnya. Aku pakai juga cara ni biasa zaman belajar lah, presentation. So aku prepare agak skrip, tapi sambil prepare skrip aku prepare agak benda-benda yang perlu spontan kan. Okay. Nurul Fazira je. Okay, macam kita present takkanlah tak ada orang nak mencelah kan. Tiba-tiba lecturer tanya benda lain, kita hilang skrip, sudah. Betul. Kena orang lain tanya benda yang luar skrip kan. Base. Jam pala. Okay.
Okay, so okay, Fazira, siapa lagi? Yang kalau yang baru join, ada soalan boleh tanya. Kita boleh terus jawab lah. Sekitar dalam 14 minit lagi. So, Yes, ni tak betul. ada lagi Please, soalan. any question terus tanya. Kita akan terus attend the question. Sebab ini secara kasar je lah konten-konten yang apa tu berkaitan dengan online punya training lah. Kalau nak belajar lebih lanjut dia kena pergi kelas yang sebetulnya lah. Tapi secara kasar dia, secara on the surface dia, itulah dia. Benda-benda yang kita perlu prepare, benda-benda yang kita perlu buat untuk online training. Okay? Ataupun online presentation lah. Senang cakap dia. Okay. So, sebab tak ada soalan, so aku nak bagi soalan lah. So, aku ada soalan. Sini. Macam dulu waktu kita sebelum pandemik ni kan, mostly kalau trainer ni akan dipanggil job-job sekolah kan. Camp apa, motivasi, pengawas, apa benda, pusat sumber lah, apa semua kan. So, kalau waktu sekarang ni ada lagi secara online ke? Sebab tak ada sekolah pun from home. Sekali lagi putus tadi. Apa dia? Contohnya macam sekarang kan, sekolah pun tutup kan, from home kan. Ada ke sekolah panggil untuk buat training macam itulah, motivasi ke, training apa? Okay, untuk training motivasi macam sekarang ni adalah sebab dia ada budak SPM apa semua, ada juga. Masih ada lagi sekolah tapi memang of course lah training tu semua online training dan ada pun is very sikit lah, sangat sedikit lah. So kalau sebelum ni mungkin ada, kalau kita letakkan number, mungkin sebelum ni ada 10 training, sekarang mungkin ada 1 training saja. So numbers tu shrink by a lot lah. Sebab tu ramai trainers yang kalau yang fokus on sekolah pun kebanyakannya awis kamsani lagi hai. Okay, kebanyakannya move kepada ada business lah, business lain for the time being untuk sustain kehidupan lah, untuk sustain kehidupan lah. Tapi ada, kalau kata tak ada tu ada juga sebenarnya, ada tapi sikit lah. Dengan supply trainer pun ramai juga sekarang kan. Banyak. Yes, betul. Trainer pun sangat ramai. So itulah dia. Kebanyakan trainer pun macam saya kata lah, terkejut dengan tiba-tiba kena buat online kan. So ramai ni pun tak ready untuk buat training online. So jadilah kelang kabut lah semua. Sekolah pun kelang kabut. Macam mana cikgu waktu mula-mula PKP lah. Cikgu pun tiba-tiba terpaksa kan. Terpaksa tak pernah mengajar student dia online kan. Ajar bahasa Melayu online lah. Tiba-tiba kena guna Google Classroom lah, Google Meet lah kan. Cikgu pun pening kan. Tapi samalah juga macam trainer. Peningnya begitulah juga. Cuma trainer ni, cikgu dia ada gaji kan. Dia ada gaji. Trainer ni memang business. So freelance, dia tak ada gaji dia. Itu yang pertama. Yang kedua, cikgu nak tak nak peserta dia kena datang kan, kena dengar, kena belajar kan. Kalau trainer ni peserta dia sekati je, so dia kena jadikan training tu seronok lah. Need Doraemon. Contohnya nak bagi training seronok, letak nama Doraemon. Okay, alright. So memang macam lah for school trainer sekolah sekarang ni is a very tough time for trainers. Bukan nak kata orang lain tak tahu. Yes, of course, banyak lagi industri-industri yang terlibat, tapi untuk trainer sekolah memang antara yang heavily affected lah. Macam saya sendiri pun change kepada corporate punya training lah. Oh, corporate, yes. Corporate masih lagi. Sebab, betul. Sebab aku rasa trainer ni pun antara mungkin industri bahagian motivation trainer ke apa ni, antara yang blind spot lah, yang kita tak perasan pun sebenarnya effect tu. Selain macam betul. Personally macam aku, kalau macam bus driver, yang aku perasan lah, bus driver, cleaner yang kat sekolah yang siram pokok kan. Macam sekarang macam barber, kawash tak boleh buka kan. Tapi trainer pun sebenarnya antara yang kita tak perasan pun sebenarnya terjejas juga. Sebab sekolah. Ya, betul. Sebab dia sekolah, betul. Sebab of course lah, kalau kat sekolah pun nombor satu dia punya cikgu dia akan kerisauan. Nombor satu kalau dia nak panggil pun kan, dia kan alamak budak-budak ni boleh dengar ke kan. Nombor satu. Yang kedua, cikgu pun dah tengah busy dengan dia sendiri nak prepare dia punya kelas kan. Lepas tu dia nak kena panggil orang lain pula lagi untuk ni. Tak apa, letak tepi dulu yang ni.
Ini letak tepi dulu, ini letak tepi dulu. Oh, motivasi letak tepi dulu, tak payah buat dulu. So memang bila dah letak tepi, duduk kat tepi lah semua. Tapi itulah. Okay, ada. Tapi bila freelance ni, bila trainer ni kita freelance kan. So kat sini yang kita boleh belajar apabila dia sebenarnya skill lah, skill. Trainer tu perlukan skill kan. So kita boleh nampak lah waktu sekarang ni bila kita ada skill, kita boleh lari ke corporate, kita boleh lari ke industri yang sama tapi mungkin niche tu market berbeza kan. Asalkan kita ada skill. Betul. Alright. So rasanya macam dah tak ada soalan. Putus. So rasa macam dah tak ada soalan kot. So mungkin ada audience yang nak belajar lagi advance ke ataupun nak follow Sir kan, Sir Rahman kan, ataupun mungkin nak stop status ke. So macam mana tu? So, macam mana diorang nak dapatkan info tu? Okay, alright. Untuk buat masa sekarang ni memang saya punya training saya is a very close group punya training lah. Belum lagi buka untuk luar. Tapi memang ada planning untuk kita buka pada luar untuk training-training yang close lah sekarang ni. Okay, so in the meantime, tuan-tuan boleh sempat tak? Apa yang sempat tak? Nak tanya? Okay, boleh. Boleh Awais Kamsani. Boleh. Sila tanya. Betul. Okay, so in the meantime, tuan-tuan boleh dapatkan konten-konten saya yang secara percuma. Boleh follow saya di IG, Facebook, YouTube. TikTok pun ada tapi TikTok tak adalah, tak aktif lagi lah. Boleh cari tak aktif lagi nak. Jadi tak naik. Boleh cari nama Rahman Sadzik lah. Rahman Sadzik lah, sama macam saya punya IG sekarang ni lah. Semua saya menggunakan the same name untuk all the social media platform. Yang banyak boleh dapat kalau nak video ialah dekat YouTube lah, YouTube. Boleh cari kat YouTube lah. Okay, Awis Kamsani, apa soalannya? Silakan Awis. Tengah type kot, tengah typing kot. Oh, tengah typing Ali Yusri pun join. Selamat datang Ali Yusri. Ini kalau nak tahu Ali Yusri ni ialah staff juga, ahli staff juga ni. Student facilitating product tapi zaman aku lah. Kau punya zaman dah zaman gila dah kan. Zaman tahun berapa? 2014 aku rasa. Ali Yusri ni 2014 rasa. Sekali zaman aku lah 2014 2013 lah. Dah junior. Sini kan. Kau punya tahun bila? Kau tahun bila? Tak ingat. Habis tahun bila habis? 2019 aku habis. 2019 4 tahun. 4 tahun. Okay. So sementara si Awis mungkin dia tengah typing soalan. Yang lain pun kalau ada soalan pun boleh je tanya. Kita dalam 6 minit lagi. So sementara Awis tengah dia ada maksimum kalau IG ada maksimum maksimum apa? Maksimum time untuk live. Dia ada maksimum sebab aku punya sebenarnya private account. So kalau private ni sejam je maksimum. Dia kalau kata kalau sekarang itu kawan aku cakap Malaysia dah boleh dah ke 4 jam. Dia dah upgrade untuk 4 jam. Tapi profile kau kena business lah, professional business tu. I see. Okay. Alright. Peralihan dari presentation secara fizikal ke presentation maya, ada tak kekangan dari segi tempoh masa presentation? Sebab bila nak presentation online, selalu kita fikir kita tak boleh nak hold orang. Fokus. Supaya nak stay mendengar. Okay. Alright, so macam mana nak control? Okay. I think this one kita dah answered before dekat atas-atas tadi kan. Tapi tak apa, kita jawab juga soalan tu. Okay, so memang untuk maintain ataupun retention rate kelas online presentation memang sangat rendah. Awis, sangat rendah. Okay, so kalau offline punya training, presentation ataupun training is 5 to 7 minutes. Audience kita boleh fokus kat kita. Okay, 5 to 7 minutes without any kelakar-kelakar ke apa ke. Tapi kalau untuk online 1 minute saja. 1 minute saja. 1 minute. So kalau macam saya punya Zoom biasanya okay. Alright, saya dah cerita-cerita. Okay, tuan-tuan, cuba chat sikit. Boleh ke saya continue? Boleh ke semua sekali yang join live ni boleh ke cuba type dekat ruangan chat tu. Okay, awesome. Cuba type awesome. Sebab saya nak tengok lah. Sama ada boleh saya continue dengan saya punya sesi yang seterusnya, dengan point saya yang seterusnya. Kalau boleh cuba type awesome. Semua sekali yang join live ni. Cuba type situ awesome. Sebab saya tak nak bukan apa tuan-tuan. Ini skill menggoing tau. Okay, saya tak nak nanti
apa nama ni, saya takut tuan puan bila saya continue tapi tak faham. So kalau faham tulis awesome. Macam tu. So macam tu lah. Kita bila kelas online tu memang kena banyak benda-benda yang macam tu lah. Sebab dia punya retention rate dia ialah 1 minit je. Ya, lebih daripada that dia susah nak fokus. So bila dah ni betul. Kadang-kadang tu tak perlu pun untuk kita dapatkan dia punya apa tu action tu. Tapi boleh macam ni workers sebenarnya begini. Mendapatkan apa tu sebut macam ni pun sama lah. Sebut ni pun sama untuk kita grab validation. Kadang-kadang tu boleh kita buat lawak sikit kan. So kena variety kan benda tu lah. Tapi bear in mind kelas online memang lagi banyak kita kena tarik crowd tu. Tarik. Kalau tidak memang bosan. Kalau memang alah nak pergi lah, enjoy lah benda lah online ni. Macam tu lah. Dan dalam Okay. Alright. Yes, betul. Awis Kamsani menjawab ke soalan tu? Kalau menjawab tulis tu terbaik. Awis ni geng-geng ni juga, Great Eastern Takaful juga. Oh ya ke? Oh, okay. Alright. Apa dia? Kita prospek kot. Nak close satu. Nak present dengan prospek. Nak present dengan prospek. Okay, nak present dengan prospek. Samalah lagilah. Kalau setakat one to one, lagilah kita kena banyakkan apa nak tu? Dia punya conversation dengan dia punya feedback dia. So kalau kita present kita setakat seorang-seorang, malam-lama dia pun tak apalah, aku mati pun tak apalah, tak payah insurans. Macam tu. Okay? Alright. Cun. Awis Kamsani kata menjawab terbaik. Okay. So kita ada lagi 2 minit. Saya nak remind balik lah, mungkin ada yang baru masuk. So ini adalah rancangan yang saya panggil Sembang Santai Don, dihostkan oleh saya sendiri, Don. So rancangan ni adalah setiap Jumaat malam dengan guest berbeza, dengan topik berbeza. Macam minggu ni saya bawa Sir Rahman untuk topik kuasai online presentation. So next week saya ada guest lain dengan tajuk yang berbeza juga. So korang boleh je follow IG saya untuk dapat dia punya teaser-teaser dan kemudian poster lah. Sebab saya suka bagi teaser. Kalau bagi poster terus tak best. So dan untuk siapa yang nak belajar tentang financial pun boleh juga follow saya punya IG, Daniel Donald ni. Dan siapa nak popcorn pun boleh juga order kat saya. Alright. So rasanya dah tak ada soalan. Yang kita ada last 1 minit. So Rahman, kau ada nak add on apa-apa? Tak ada apalah, itulah. Kalau apa-apa soalan boleh terus tanya saya di ruangan Instagram lah, di chat Instagram. Saya insyaAllah biasanya saya layan je orang-orang yang soalan ni. Okay. Kau jangan ngorat aku dah. Alright. So dari pihak saya ingin mengucapkan terima kasih kepada guest kita malam ni, Sir Rahman, dan juga semua audiens yang join. Ada daripada stay dari awal sampai habis. Moga-moga korang dapatlah manfaat daripada sesi ni. Dan replay ni saya akan post di Instagram dan juga YouTube Daniel Nordin. So korang boleh tunggu je lah daripada saya punya Instagram. Nanti saya akan post. So itu saja. Sana penaja, stay safe, sentiasa menjaga SOP. Okay. So selamat malam dan Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi.